Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan jemaah Masjid Al-Firdaus Misbahul Absar, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam sesi perbincangan kita mengenai dalil-dalil keharusan menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keharusannya atau diperbolehkan mengikut syarak untuk membaca Maulid dengan 5 sesi yang telah kita terangkan, dan kita telah lalui lebih kurang dua hikayah sahihah, iaitu cerita-cerita yang berkait dengan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti, bukan saja dalil tetapi sebagai bukti, iaitu selepas pengamalan daripada dalil maka datangnya bukti menunjukkan amalan itu sihat, baik dan mujarrabah, dia diterima oleh Allah dan Rasulnya kerana ia tidak bertentangan dengan mana-mana hal syariat. Pada kali ini insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan hikayah sahihah bahagian ketiga atau cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini kita ambil daripada kitab Syaraful Anam. Kitab Syaraful Anam ini kitab besar yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Hariri, satu kitab yang lama yang telah diamalkan sekian lama, dan orang-orang Yaman, ulama Yaman masih kuat berpegang dengan qasidah-qasidah dan kisah-kisah yang ada dalam kitab Syaraful Anam. Dalam kitab Syaraful Anam itu ada beberapa hikayah sahihah, ceritanya benar dan masyhur. Maka saya akan sampaikan dengan cara mudah dan ringkas. Dan kitabnya dalam bahasa Arab, maka kita akan membacanya sedikit dan menghuraikan. Kisahnya terdapat dalam muka surat 22 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ma'alif adamullah nafa'a bihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala Abdul Wahid bin Ismail rahimahullah, kana bi Misra rajulun yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla 'am. Wa kana ila janibihi rajulun yahudiyyun faqalat zawjatul yahudi ma balu jarina al-muslim ينفق مالا كثيرا في مثل هذا الشهر فقال لها زوجها إنه يزعم أن نبيه ولد في هذا الشهر فهو يفعل ذلك فرحة وكرامة له لمولده. قال فسكتا ثم ناما ليلتهما فرأت زوجة اليهود في المنام رجلا جليلا جميلا مثيلا عليه محابة وتبجيلا قد دخل بيت جارهم المسلم وحوله جماعة من أصحابه وهم يبجلونه ويعظمونه. Baik, saya berhenti dari situ dulu. Berkata Syekh Abdul Wahid bin Ismail, seorang ulama rahimahullah ta'ala, adalah di Mesir itu ada lelaki yang membuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun, pada tiap-tiap tahun, dan di sampingnya jirannya itu ialah lelaki Yahudi tinggal sebelah rumah dia, lelaki Yahudi. Maka berkatalah lelaki Yahudi itu kepada istrinya yang Yahudi, ma balu jarinal muslim, apa hal ni saudara Islam kita, jiran sebelah kita ini yang keluarkan wang begitu banyak sekali untuk untuk sambut pada bulan ini. Faqala zawjatul yahudi, maka istri Yahudi ini bertanya kepada suaminya, apa hal ni si jiran muslim kita ini keluarkan wang menasihati suaminya. Menjawab suaminya kepada istrinya, innahu yaz'amu anna nabiyahu wulida fi hadha syahr. Mereka beriktikad, berpendapat bahawa nabi mereka lahir pada bulan ini, dan apa yang dia buat ini adalah farhatan, satu kegembiraan, wa karamatan, dan memuliakan nabinya atas kelahirannya. Maka kedua-duanya mereka itu diamkan diri, tak bercakap apa-apa, tak komen. Tengok bagusnya
tak komen. Tengok hikmah orang tak komen yang buruk ni, apa jadi selepasnya. Fanama lailatahuma, maka mereka lah tidur, keduanya tidur pada malam itu. Maka si isterinya bermimpi. Si isteri Yahudi ni bermimpi, ada seorang lelaki yang mulia, yang tampan, yang mempunyai ikutan pada mereka yang melihatnya, yang ada kehaibatan, alaihi mahabah wa tabjil, ada kehaibatan dan ada keceriaan dalam diri. Telah datang lelaki itu pada rumah Muslim, pada rumah jirannya yang Muslim, dan keliling orang-orang di kelilingnya yang ramai dan mengagungkannya. Sampai kat situ. Faqalat li rajulin minhum hadha ar-rajul al-jamil al-wajh. Faqalat li rajul, maka si isteri ni yang melihat, si isteri Yahudi ni yang melihat dalam mimpi ni lelaki yang masuk kat rumah jiran sebelah ni, yang orang semua sambungkan dia. Dia tanya pada lelaki yang ada kat dalam mimpi itu. Dia tanya pada lelaki yang ada pada mimpi itu, man hadar rajulul wajh, siapakah lelaki yang wajahnya tampan tu? Faqala laha hadha Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala hadha al-manzil liyusallima ala ahli rahum li farahihim bih sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki itu pun menjawab, ini Allah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke rumah ini untuk memberi salam kepada ahli keluarga ini dan menziarahi mereka semua kerana kerana kegembiraan mereka dengannya. Kerana kegembiraan mereka dengannya sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu hal huwa yukallimuni idza kallamtuhu. فقال لها نعم. فأتت إليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد. فقال لها لبيك. فقال له أتجيب للمثل بالتلبية وأنا على غير دينك ومن أعدائك. فقال لها والذي بعثني بالحق نبيا ما أجبت nida'aki illa wa qad alimtu anna Allah qad hadak. Bagus. Maka apabila orang lelaki yang ada dalam mimpi itu telah menerangkan kepada si isterinya, yang ia adalah seorang Rasulullah SAW datang ke rumah untuk ziarah kerana kegembiraan mereka, maka bertanyalah si wanita ini, datang si wanita ini bertanyakan, bolehkah dia berkata-kata dengan aku sekiranya aku bertanya-tanya kepada dia? Maka si lelaki itu mengatakan boleh. Maka dia pun membawa wanita itu kepada Rasulullah SAW, dan wanita itu terus mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Terus Nabi menjawab labbaiki. Labbaiki ini adalah satu jawapan. Labbaik adalah saya dalam bahasa Melayu yang begitu halus. Kalau ibu orang panggil kita Ahmad, kita jawab saya ibu. Tapi bahasa Arab ada, kalau na'am saja kasar, tapi labbaik bahasanya halus. Saya bersedia tuan, saya bersedia, aja gitulah, seolah-olah lembut bahasanya. Labbaik itu adalah kata-kata untuk orang yang dikasihi. Labbaiki. Maka wanita itu terperanjat mengatakan, tujibu li misli bitalbiyah, kau jawab labbaiki untuk orang seperti aku, dan aku bukan berada dalam agamamu dan termasuk antara musuhmu. Wanita tu cakap begitu. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang memegang demi yang mengutusku, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai seorang nabi, tidak aku menjawab tidak aku menjawab panggilan engkau, melainkan aku dah tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi hidayah kepadamu. Ini jawapan Rasulullah apabila wanita Yahudi terperanjat bila dia panggil Rasulullah. Rasulullah jawab labbaiki, padahal dia Yahudi.
belum masuk Islam. Faqala innaka lanabiyyun karim. Maka wanita Yahudi itu mengatakan, kau adalah seorang nabi yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kau ni benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Ta'isa man khalafa amrak wa khaba man jahila qadrak. Umdud yadak fa ana ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ni pun mengatakan, sesungguhnya kau seorang nabi yang mulia dan mempunyai akhlak yang tinggi. Rugilah orang yang bertentangan denganmu, dan celakalah orang yang jahil tentang ketinggian darjatmu. Celakalah orang yang jahil tentang orang yang jahil tentang ketinggian darjatmu. Hulurkan tanganmu, aku bai'ah mengambil Islam, aku masuk Islam di tanganmu dengan aku mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Dan dia pun, wanita ni pun membaca syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ahadatillah ta'ala fi sirriha annaha idza asbahat tasaddaq bi jami' ma tamlikuhu wa tasna'u maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam farhatan bi islamiha. Kemudian dia pun berjanji selepas keislamannya, nanti aku selepas ini, aku bila aku bangun daripada tidurku, dia tahu tu dalam tidur. Wanita tu tahu dalam tidur, tapi mimpi tu kerana mimpi tu benar, maka dia tak terleka dengan mimpi itu. Dia tahu nanti bila aku bangun daripada tidurku pada waktu pagi, aku akan sedekahkan apa yang aku ada untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana gembira dengan keislamanku. Tengok wanita Yahudi ni. Farhatan wa syukran li ru'ya allati ra'atha fi manamiha. Dan bukan sahaja gembira dengan keislamannya, dan juga kerana berterima kasih, menghargai mimpi yang dia dapat melihat wajah Nabi dalam mimpinya. Falamma asbahat, ini cerita yang interesting dia. Apabila dia bangun pagi, ra'at zawjaha qad hayya'a walimatan wa huwa fi himmatin salihah. Dan apabila dia bangun pagi, dia melihat suaminya sudah siapkan semua perkara-perkara untuk mengadakan dalam walimah. Suami dia siapkan sesuatu untuk walimah. Wa huwa fi himmatin salihah azimah. Dan suaminya dalam keadaan yang segak, dengan kesungguhan yang begitu baik, dengan kecerdasan, dengan aktif yang tak pernah berlaku dalam diri suaminya begitu. Dilihat suaminya aneh, begitu cergas, begitu ceria, begitu tampan, begitu menarik untuk menyiapkan. Fata'ajjab min amrihim. Maka wanita ni pun terperanjat tengok suami dia. Apa hal suami aku ni? Aku baru bangun mimpi je, daripada tidur aku belum ceritakan apa-apa, suami aku dah aneh dah. Dah perkara aneh dah berlaku. Faqala lahu mali araka fi himmatin salihah. Apa aku lihat engkau ni dalam keadaan yang begitu baik sekali, bagus sekali, dan keadaan yang terurus dengan baik. Faqala laha min ajli alladhi aslamti ala yadayhi al-bariha. Maka si suami itu menjawab, aku buat ini semua dalam keadaan macam ini semua kerana demi yang telah masuk Islam di atas tangannya semalam. Lagi keliru isteri dia, lagi bingung. Yang masuk Islam di tangannya semalam. Faqala lahu, saya baca kitabnya. Faqala lahu, man kashafa laka an hadha sir al-masun wa man atlaqa alayh. Wanita itu tanya pada suaminya, siapa yang beritahu engkau yang rahsia yang aku dapati dalam mimpi aku, aku belum cerita orang tu rahsia lah. Sirul masun artinya rahsia yang tersimpan, belum aku cerita. Kalau aku dah cerita dah bukan rahsia. Siapa yang ceritakan kau rahsiaku ini? Wa man atlaqa alaih, wa man, siapa yang menceritakan kepada engkau yang ada orang semalam tu masuk Islam di tangannya? Faqala laha alladhi aslamtu ba'daki ala yadai sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha alladhi aslamtu ba'daki ala yadaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang memberitahu atau yang membuatkan perkara rahsia ini terbongkar ialah yang masuk
alladhi aslamtu ba'daki. Akulah yang masuk Islam selepas engkau semalam tu, di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zadahu fadlan wa syarafan ladai, maka bertambahlah kegembiraan, kemuliaan dan kemuliaan di sisinya. Kama arrafa billahi wa da'a ilaih, sebagaimana Rasulullah telah mengenalkan mereka kepada Allah dan doa, wa da'a ilaih, dan memanggilnya, fahwal musyaffa' ghadan, dan Rasulullah itulah yang memanggilnya, iaitu Allah SWT yang juga memanggil mereka ke agama Islam. Fahwal musyaffa', dan Rasulullah tu ialah yang akan memberi syafaat esok, fi man yusalli wa yusallimu alaih, dan akan memberi syafaat kepada orang yang berselawat dan memberi salam kepadanya. Jadi ringkaskan cerita, kedua jiran Yahudi, suami isteri, pasangan suami isteri Yahudi masuk Islam kerana menjadi jiran kepada keluarga Muslim yang sambut tiap-tiap tahun. Barakahnya terkena pada mereka, menyebabkan mereka masuk Islam. Ini cerita ada dalam kitab Syaraful Anam, dalam bahasa Arab, yang saya terjemahkan tadi itu menunjukkan bahawa betapa hebatnya, berkatnya Maulid Nabi. Sebab itulah orang yang dah sambut Maulid Nabi, dah buat tiap-tiap tahun, tak akan tinggalkan. Saya beritahu kepada awak sekarang, sampai hari ini, di mana ada yang menyambut Maulid tiap-tiap tahun, dia tidak akan meninggalkan, pasal dia nampak keberkahan, dan apa yang dia nampak keberkahannya tak dapat nak diterangkan, tak dapat nak diceritakan, kerana kalau diceritakan tak sampai maksudnya. Dia sendiri mengalaminya sendiri. Sebab itu orang yang dah menyambut Maulid setiap tahun akan terus menyambutnya, kerana dia dapat melihat keberkahannya yang luar biasa. Ini berlaku di mana-mana saja di dunia. Tiap-tiap tahun orang menyambut Maulid kerana sudah terlihat dalam diri mereka, keluarga mereka, keberkahan bila menyambut Maulid. Semoga kita termasuk orang-orang yang menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada cara tahunan, bulanan, mingguan, harian, terpulang masing-masing. Tapi yang penting, mencintai Nabi adalah satu usaha yang perlu setiap orang mukmin lakukan, kerana ia adalah jalan untuk menyempurnakan keimanan kita. Sampai di dahulu, insya-Allah pada masa-masa akan datang kita akan sambung semula bahagian yang selanjutnya mengenai hikayah-hikayah yang berkait dengan kisah Maulid Nabi SAW. Dengan itu saya sampai di sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.